أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Marilah sama-sama ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, bakar penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dalam keadaan ceria-ceria selalu, dan alhamdulillah kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, kita diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masih lagi terus menghirup nafas, masih lagi dihidupkan pada pagi ini. Dan alhamdulillah atas sekalian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita, tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat mengenal Allah sebagai Tuhan. Kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini saya Dai Anas kembali menceriakan pagi anda, dan bagi edisi Tanyalah Ustaz Jumaat 11 September 2020 bersamaan dengan 23 Muharram 1442 Hijri. Alhamdulillah kita telah pun sampai pada satu hari yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu bagi sekalian hari. Jadi saya mengajak kepada diri saya yang lemah ini dan kepada seluruh sidang penonton, marilah sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah pada pagi ini tajuk yang cukup menarik yang akan kita perkatakan, akan kita bincangkan dalam bab ibadah, doa otak ibadat. Doa otak ibadat. Cukup menarik tajuk yang akan kita bicarakan bersama tetamu undangan kita pada pagi ini yang berbahagia, Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sihat Ustaz? Sihat. Lama tak bersua dengan Ustaz. Alhamdulillah pada pagi ini hari Jumaat cukup barakah Ustaz. Kita dipertemukan. Terima kasih atas kesudian yang membagi Ustaz untuk sama-sama dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan seperti biasa kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-888-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp. Hantarkan ke 011-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa bagi yang menonton kami menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita masih lagi dalam rangka berjuang menentang dan juga menghadapi pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia pada ketika ini. Dan untuk statistik awal yang mungkin boleh kita kongsikan kepada para penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini, antara statistik yang telah pun dikemas kini sehingga 10 September 2020 jam 5.15 petang menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, melaporkan kes baharu sebanyak 45 kes, manakala kumulatif kes sebanyak 9,628 dan kes yang sedang dirawat sebanyak 333 dan kes sembuh harian sebanyak 24. Manakala jumlah pesakit yang telah pun discharge sebanyak 9,167 dan jumlah keseluruhan kematian akibat pandemik COVID-19 di negara kita berjumlah 128. Dan Ustaz dan juga sidang penonton, kita masih lagi berjuang. Kita mesti menang, dan saya mengingatkan kepada diri saya dan juga seluruh sidang penonton
untuk kita terus mengamalkan kawalan kendiri, kita melakukan penjarakan sosial dan memakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat sesak, dan kita memastikan kita mematuhi perintah pihak Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa dalam rangka untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita. Baiklah Ustaz, doa otak ibadat. Mungkin sebagai mukadimah topik pada pagi ini ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh yang bagi Ustaz, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Dai Anas, muslimin-muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan berkumpul dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmatnya telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih juga Allah panjangkan umur kita khusus dalam taati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesempurnaan nikmat. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini, mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita membincangkan satu tajuk yang dekat dengan kita, iaitu berkaitan dengan doa adalah sebagai otak kepada ibadah. Doa ibadah. Bila sebut tentang bab berkaitan doa ini adalah merupakan satu permohonan atau permintaan ataupun disebut rayuan atau munajat kepada Allah di atas satu hajat kita atau keinginan kita atau kehendak kita. Ini biasa kita lakukan. Dan kita ni memang muka-muka yang suka minta banyak hajat. Ni muka banyak hajat lah. Banyak perkara yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Memang kita selalu mendadah tangan. Dan benda ini yang kita bincangkan ni memang hampir selalu dengan kita. Dan hari ini pun hari Jumaat, malam Jumaat pun kita banyak berdoa supaya kita minta Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Oleh sebab itu, kita kena tahu, bila sebut bab berkaitan doa ini, sebenarnya doa ni merupakan satu tugas pengabdian hamba kepada Allah. Maknanya kita ni berdoa ni, tugasan kita minta kepada Allah. Ini maknanya satu tugasan pengabdian. Maknanya kita mengabdikan diri kepada Allah dengan berdoa. Dan begitu juga, bila kita berdoa ni, kita kena tahu iaitu apa? Iaitu membuktikan sifat kehambaan kita terhadap Allah Ta'ala. Kita ni hamba Allah. Bila hamba ni memanglah kena minta kepada Tuhannya, iaitu Allah SWT. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, kita kena tahu, bila mana bab berkaitan dengan kehambaan ini, kita ni lemah, kita ni miskin, kita ni hina, kita tak ada apa-apa. Sebab itu kita perlu bergantung kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, bila mana datang doa diberikan kepada kita, itu ada untuk apa? Untuk mengurus hidup kita supaya jadi lebih sempurna. Itu perkara yang ketiga. Dan perkara yang keempat, kita kena tahu iaitu apa? Doa ini juga sebagai satu ibadah. Yang mana mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala itu Allah beri pahala. Bukan hanya Allah kabulkan doa, tapi Allah beri pahala. Sebab ini Allah yang perintahkan kita berdoa. Dan begitu juga kalau kita lihat juga, iaitu apa? Doa ini disebut sebagai apa? Ya, doa ini otak kepada ibadah. Kenapa dikatakan otak? Kerana otak ni dah yang memimpin kita. Otak ni yang memandu kita untuk melakukan kebaikan. Kalau cara kita baik, fikiran kita baik, akal kita baik, maka kita akan jadi orang yang baik. Kenapa orang tu boleh jadi bertukar daripada buruk kepada baik? Sebab cara dia berfikir. Kenapa orang yang baik itu bertukar jadi buruk? Sebab cara dia berfikir. Maknanya doa ini adalah salah satu daripada perkara yang perlu ada pada kita, kerana ia akan memperbaiki akal kita, yang akan membantu kehidupan kita untuk jadi sempurna. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang doa ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan permohonan kamu. Ini janji Allah. Maknanya Allah beritahu kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, mintalah kepada Allah. Bila Allah ni kita minta kepada dia, Allah janji kepada kita Allah akan sempurnakan apa yang diminta oleh kita. Sebab itu kita selalu bermohon kepada Allah Ta'ala.
Ada benda yang sangat penting. Dan begitu juga bila kita sebut tadi, Nabi sebut tadi apa? Muh ibadah. Doa muh ibadat. Doa itu iaitu apa? Muh ataupun maknanya disebut sebagai otak kepada ibadah. Dasarnya saya dah sebut tadi. Iaitu dia akan membimbing kita, akan memandu kita ke jalan yang betul. Oleh sebab itu kalau kita lihat, tidaklah seorang yang berdoa dalam hidup ni dia akan mendapat 5 perkara. Ini benda penting. Dia akan mendapat 5 perkara. Tidaklah seorang yang berdoa dalam kehidupan dia akan mendapat 5 perkara. Perkara yang pertama, tidaklah orang yang dapat doa tu akan mendapat 5 perkara. Yang pertama, tanda ia orang beriman. Maknanya dia dapat tanda apa? Tanda orang beriman. Kerana apa? Kerana dengan kita berdoalah sebenarnya kita telah mentauhidkan Allah. Maknanya kita tidak akan berlaku syirik kepada Allah. Allah lah tempat kita bergantung. Kita dapat mengesakan Allah Ta'ala. Ini begitu hebat. Maknanya, kita kena tahu tanda yang pertama kita akan jadi iaitu apa? Iaitu orang yang beriman. Tanda orang beriman ialah dengan berdoa, salah satunya. Dan yang kedua, tidaklah seorang pun yang berdoa itu melainkan dia akan dapat tanda seorang yang tahu dia itu hamba Allah. Kita ni hamba Allah tahu. Kita kena tahu kita ni hamba Allah, kita tak ada apa-apa. Sebab itu bila kita berdoa, kita buka tangan kita. Apa yang daripada tangan kita tak ada apa-apa. Kosong, tak ada apa-apa. Sebab itu doa tu kena rapatkan tangan. Tengok kat tapak tangan. Tak ada apa-apa ni yang kita mengharap kepada Allah Taala. Bukannya Allah. Sebab itu ada doa kan kita kena tahu. Kena tengok macam ni. Bukannya Allah. Itu besar punya hajat tu. Ada macam saya bira aku tengok gini kan. Ada rapat. Nabi tu ajar. Nabi ajar. Rapatkan tangan. Tengok ni. Sebab apa? Supaya kita tahu kat tangan kita tak ada apa-apa. Allah lah yang beri. Kita tak tahu rezeki kita hari ni apa, kita tak tahu. Kehidupan kita tak tahu. Tapi kita tunggu apa yang Allah beri. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik. Amin. Itu yang kedua. Sebab kita bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kita tak boleh bergantung kepada manusia. Kita tak boleh bergantung kepada dunia ni. Kalau kita bergantung kepada dunia ni, kita akan jadi orang yang kecewa. Berapa ramai orang kecewa sebab dia bergantung kepada dunia tempat yang dia tinggal. Sebenarnya kita kena bergantung kepada Allah Ta'ala. Allah akan beri dunia kepada kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tanda orang ni, iaitu orang yang berdoa ni, dia akan dapat tanda orang bersyukur kepada nikmat yang Allah beri. Allahu Akbar. Kita rasa kita nak makan ikan pari asam pedas. Sampai pula bini kita masak ikan pari. Kita kata, Alhamdulillah syukur ya Allah. Baru aku rasa dalam kereta nak makan ikan pari kan. Kalau tak ada juga, tak ada buat apalah. Sabar je, satu hari dia akan ada juga. Maknanya, betul tahu. Kita pernah pergi satu rumah orang. Kebetulan kita pindah Pak Botak. Kawasan rumah saya tu nama Pak Botak. Beli ikan apa tahu? Beli ikan apa tu nama ni? Allah, lupa pula nama ikan ni yang sebut. Kan? Beli ikan. Saya bawa dekat rumah saudara saya, dia kata, aku baru ingat nak makan ikan ni. Maka kau bawa. Maknanya, tengok Allah ni dia akan beri kepada kita, dan kita berdoa tu kita akan jadi orang yang bersyukur. Kita bawa ikan tu pun rasa bersyukur, orang yang dapat ikan tu rasa bersyukur. Ini bukan mudah. Kalau orang tak berdoa, tak ada apalah. Tak ada apa dalam hidup dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita kena faham. Tanda orang berdoa ini kita akan dapat tanda, iaitu tanda seorang itu sedia melakukan amalan yang baik. Sebab dia tahu, iaitu amalan dengan berdoa ini kuat. Amalan dengan berdoa ini iaitu dibantu oleh Allah Ta'ala. Amalan dengan berdoa ini iaitu apa? Iaitu dia akan terbiasa membuat perkara-perkara yang baik. Ada orang berdoa nak buat perkara yang baik. Tak ada nak buat perkara, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan dapatlah tikam ekor hari ni. Ada tak? Tak ada. Dia tak ada nak cakap kan. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita akan minta benda-benda yang baik kepada Allah. Kita tahu malu nak minta benda-benda yang buruk. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu memberi kepada kita kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kita kena tahu, orang berdoa itu ada tandanya bagi mereka, iaitu apa? Mereka akan sentiasa memperbaiki niat. Bagaimana yang dikatakan sentiasa memperbaiki niat dalam soal ibadah, dalam soal amalan ni, kadang-kadang kita iaitu apa? Iaitu kita terbabas, kita tergelincir. Tapi dengan doa inilah sebenarnya dia akan tarik balik ke track kita yang asal, iaitu jalan kita yang asal, iaitu untuk memperbaiki, untuk membetulkan ibadah kita supaya kita tidak tersasar ataupun kita tidak terlanjur dan melakukan satu perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT. Sebab itu banyakkan berdoa, kerana doa ini asas kepada penghidupan kita. Dan Nabi sebut ia bagai satu moh, iaitu apa? Otak. Dan sebenarnya otak itu membawa arti, iaitu boleh memandu kita kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan kalau kita berdoa,
anak isteri kita berdoa, sahabat-sahabat kita berdoa, dan sekarang kita kena banyak berdoa, khususnya bab berkaitan dengan ujian datang ke negara kita ini, bab berkaitan dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakit yang ada pada diri kita semua, dan mudah-mudahan Allah angkatlah iaitu ujian COVID-19 ini dalam negara kita ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi Ustaz Jazlan, satu mukadimah yang cukup menarik. Dan untuk topik kita doa untuk ibadat, sememangnya satu perkara yang perlu kita sedar bahawasanya doa itu merupakan senjata bagi kita, Ustaz. Dan kita nak raikan soalan yang pertama untuk topik kita pada pagi ini. Sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, Kasih Nurul Shah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula yang berdoa tanpa melakukan ibadah? Adakah sia-sia doanya? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Allahu Akbar. Ustaz, kita kewajipan kita ni banyak. Soalan cukup menarik. Kan macam-macam. Yang kita melakukan solat, kita berzakat, berpuasa dan sebagainya. Tetapi ada orang yang tidak melaksanakan perkara semikian, tetapi selalu berdoa mengharapkan kepada Allah agar dimakbulkan doanya. Mungkin ada sedikit komen daripada Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kena faham tahu berkaitan dengan ibadah dan kewajipan. Bila Allah beri kita ibadah ataupun Allah beri kita iaitu cara untuk mengabdikan diri kepada Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Allah Taala untuk membina jalan kita dengan Allah Taala. Maknanya membina hubungan kita dengan Allah Taala. Sebab itu bila seorang itu beribadah, dia hampir kepada Allah. Bila hampir ia kepada Allah, maka waktu itu Allah akan beri mereka itu rahmat. Apa yang dikatakan rahmat iaitu kasih sayang daripada Allah. Ini kita kena faham. Oleh sebab itu, bila seorang itu tidak beribadah, contohnya lah, dia tak solat tapi doanya banyak. Dia tak bayar zakat tapi doanya melambung tinggi, jadi kaya, manjang jadi kaya je. Kalah kita kan, macam mana kan? Dan kita kena faham Allah Ta'ala ni betul-betul Maha Pengasih, Maha Pemurah. Dan dalam kehidupan kita ni, kita jangan petikai banyak-banyaklah. Sebab bila Allah Ta'ala tu beri ni ada dua keadaan. Pertama, Allah beri kita dengan rahmat. Bagaimana Allah beri rahmat bagi hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah, yang menjaga berkaitan dengan syariat, iaitu apa? Yang wajib dibuat, yang haram ditinggalkan, yang disunat diperbanyakkan, yang makruh dia berjaga-jaga, makruh ditinggalkan, dan yang harus berjaga-jaga. Maka Allah beri kurniaan itu dengan rahmat. Sebab itu bila seorang tu Allah beri dengan rahmat, dia akan jadi nikmat. Minta kepada Allah Ta'ala, memang dapat. Walaupun ciput, tak saya ciput sikit. Alhamdulillah nikmat. Contohnya kita minta mangga harum manis kan. Contoh. Dapat sebiji, dapat Allah nikmatnya. Itu tanda syukur. Maka Allah beri dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi jaga. Ada pun juga orang yang tidak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, Allah beri juga. Tapi itu yang kita takut, beri yang disebut sebagai apa? Istidraj. Apa dikata istidraj? Allah beri dalam keadaan Allah benci, Allah murka. Lagi Allah benci, lagi Allah beri, lagi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu nanti ada statement lah, tak semayang pun kaya juga. Kenapa perkara ini berlaku? Sebab dia telah jauh, iaitu apa? Daripada apa yang disebut daripada rahmat Allah. Oleh sebab itu, jagalah amalan, jagalah perbuatan kita, mintalah bantuan pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan doa, dan mudah-mudahan jaga perkara-perkara yang wajib, tinggal perkara-perkara yang haram, perbanyakkan amalan-amalan sunat, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan jalan itulah Allah Ta'ala akan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih bagi Ustaz. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Semestinya banyak lagi yang akan kita bincangkan dan juga kita perkatakan dan juga kita bantu jawab persoalan sahabat kita yang mengajukan. Insya-Allah kita nak berehat seketika Ustaz. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah kita kembali bergabung dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kita masih lagi membicarakan dalam bab ibadah, doa, otak ibadat. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Jazlan Abdullah. Dan cukup menarik topik pada pagi ini dalam rangka kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus sedar kita hanyalah hamba yang lemah. Kita hanyalah hamba yang lemah dan kewajipan dan tugas kita hanyalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri maupun tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak dimakbulkan di dunia, mudah-mudahan dimakbulkan di akhirat kelak. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raihkan lagi Ustaz soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum da'i Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesetengah orang doanya cepat dan senang dimakbulkan. Minta apa sahaja kebanyakannya dapat. Ada pula doanya dimakbulkan tetapi agak lambat, dan ada pula doa-doanya tidak atau jarang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustaz terangkan mengapa terjadinya tiga situasi di atas? Dan seandainya kita berada dalam situasi yang kedua atau yang ketiga, bagaimana untuk sentiasa kita bersangka baik dengan Allah? Mohon pandangan daripada Ustaz. Terima kasih. Muhammad Faizal bin Ahmad bertanya di Facebook. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Faizal bin Ahmad. Ini satu soalan yang baik. Sebelum saya jawab ni, saya nak beritahu satu perkara, iaitu apa yang disebut oleh Nabi SAW. Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Iaitu apa? Tidak ada satu yang lebih mulia dalam kehidupan ini di sisi Allah Ta'ala, iaitu apa? Dengan berdoa. Maka kita kena berdoa lah. Tapi persoalannya, memanglah kita berdoa macam tak dapat, dia macam mana? Macam tak dapat. Dah doa berkoyak-koyak dah tak dapat dah. Lepas tu macam mana pula keadaan situasi kadang lambat dan sebagainya. Maka sebenarnya bila hal berkaitan ini, maka Nabi SAW telah membujuk hati-hati kita. Bagaimana Nabi membujuk hati kita dengan Nabi SAW memberitahu kepada kita satu hadis dari Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Maka Nabi sebut, "Ma min muslimin yad'u bid-da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim." Iaitu tidak seorang Muslim pun, seorang mukmin pun berdoa yang tidak mengandung dosa dan tidak bertujuan untuk memutuskan silaturahim. Maknanya, kalau seorang tu berdoa, maka waktu itu dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, iaitu terlebih dahulu untuk mengampunkan dosa-dosanya, dan pada masa sama juga bukan tujuan untuk memutuskan tali silaturahim. Ini jaga baik-baik. Ramai di antara kita ni dosa minta Allah akan ampunkan, tapi masalah kita perhubungan dengan adik-beradik ni, silaturahim ni. Banyak yang bergaduh, banyak yang ni berkaitan. Saya selalu sebut pergaduhan ni berlaku apabila harta yang ditinggalkan oleh apa? Kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia. Jaga baik-baik, jangan sampai bergaduh, sebab kita ni ada doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut, kalau kita ni insya-Allah Allah ampunkan dosa kita dan kita tak ada dosa untuk memutuskan silaturahim, melainkan illa a'tallahu biha ihdas salasi. Iaitu apa? Maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita dengan tiga cara. Ini kena faham, dengan tiga cara. Perkara yang pertama, imma an tu'ajjalalahu da'watuhu. Maka perkara yang pertama, bila mana kita ni berdoa, setelah kita minta ampun kepada Allah Ta'ala dan kita jaga hubungan kita dengan adik-beradik kita, Allah Ta'ala akan beri kita, iaitu apa? Kabulkan doa kita itu dalam keadaan segera. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kaya, dapat kaya pula. Kerana apa? Kerana Allah kabulkan dengan segera. Ya Allah, ya Tuhanku, nak kahwin, boleh tak? Orang yang belum kahwin, atau yang belum kahwin lagi tu terpulang lah. Makna minta sekali Allah bagi, makna Allah kabulkan. Makji-makji yang marah, makji-makji. Ini kerja orang lelaki, biasa. Okey, maknanya minta doa tu Allah kabulkan dalam keadaan segera. Sebab apa? Sebab itu janji Allah Ta'ala. Sebab perkara ini yang kita minta, bila masa kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita, Allah beri dalam keadaan segera. Dan yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Dan ada juga orang yang bermohon kepada Allah Ta'ala, minta, ya Allah tolonglah aku, ya Allah bagilah aku, ya Allah kesenangan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Sebenarnya Allah belum beri. Kerana apa? Allah tahu Allah nak simpan doa itu untuk dijadikan pahala ataupun dijadikan amalan untuk dibawa ke akhirat. Sebab apa? Sebab mungkin kalau Allah beri ia di dunia, maka waktu itu dia akan jadi kufur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab itu Allah simpan benda ni. Sebab apa? Dia akan pakai doa ini dekat sampai di akhirat. Sebab itu kalau kita tengok dan kita baca, maka waktu itu ada orang berdoa, ya Allah, kenapalah dulu kat dunia kau makbulkan doa? Kan bagus kau simpan doa aku dekat akhirat ni, dapat juga iaitu menampung amalan aku di akhirat, kan?
Bila kat dunia pula pasal tak bagus-bagus pula kan. Menyesal. Pasal inilah manusia. Allah. Biasa itu yang kedua. Allah simpan dan Allah jadikan dia ibadah atau ibadah pahala untuk dibawa ke negeri akhirat. Dan perkara yang ketiga, Nabi sebut apa? Kadang-kadang kita minta doa kepada Allah Ta'ala, maka rupanya kita nampak memang kadang-kadang macam tidak dikabulkan. Tetapi Allah ganti iaitu doa itu dengan perkara yang lebih baik. Contohnya apa? Kita doa minta supaya Allah beri kesenangan. Tapi kita lupa. Rupanya dengan Allah ganti kesenangan itu dengan apa? Dengan kesihatan. Kesihatan itulah kita jadi senang. Kan? Ya Allah tahu minta kebaikan. Lupa Allah nak kita minta kebaikan yang A, Allah beri yang B. Sebab itulah keperluan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Allah yang tahu keperluan hidup kita, Allah yang akan cukupkan keperluan hidup kita, Allah yang beri iaitu apa? Kesempurnaan dalam hidup kita. Tugas kita apa? Jangan lupa. Tugas kita hanya berdoa. Cuma Allah yang akan beri kepada kita terbaik. Sama ada Allah nak kabulkan terus ataupun Allah nak simpan ia jadi pahala untuk bawa ke negeri akhirat. Dan yang ketiga iaitu apa? Ataupun maknanya Allah akan ganti iaitu apa? Perkara yang lebih baik. Mungkin disebut mungkin kan. Kita berada pada keadaan yang alhamdulillah syukur kepada Allah Ta'ala. Mungkin bukan sebab doa kita. Mungkin sebab doa tua-tua kita. Allah. Kan? Mungkin sebab doa ayah kita. Mungkin sebab doa mak kita. Kan? Dan mungkin kita doa hari ini bukan untuk kita. Rupanya Allah nak simpan untuk anak-anak kita akan datang, anak cucu kita akan datang. Sebab itu tugasan kita hanya berdoa saja. Allah lah akan beri pada waktu yang terbaik, pada masa yang terbaik dan pada iaitu apa? Keadaan yang terbaik. Oleh sebab itu disebut berkaitan dengan hal ini, janganlah sampai kita putus asa, janganlah kita putus harap dan bersangka baiklah kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan memberi terbaik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Doa bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di talian pada ketika ini Ustaz, kita nak raikan pemanggil yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Jazlan Abdullah. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Apa khabar Tuan Haji Umar? Saya nak tanya khabar dulu, sihat ke? Alhamdulillah waras. Waras ya. Durian ada lagi durian. Sudah habis dah Ustaz. Bukan musim dia dah, di luar musim dia dah Ustaz ya. Alhamdulillah kita. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur. Alhamdulillah. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz ada menyebut apa ayat Quran ya, wa qalu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan berkenankan, makbulkan. Jadi soalan saya begini Ustaz, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua orang faham maksud dia. Tapi kita berdoa pagi, petang, siang, malam memohon kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhi daripada azab api neraka. Tapi kita kalau jumpa kawan keluar je dari masjid, kita dah adalah jumpa membawang dan sebagainya. Jadi perbuatan kita tidak seiring dengan apa yang kita minta, kita mohon, kita rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Rabbana atina fid dunya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Tapi kita apabila keluar je dari masjid, perubahan tingkah laku kita ni tak seiring dengan apa yang kita mohon. Jadi soalan saya Ustaz, adakah permohonan kita ini seolah-olah mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai ataupun sebab orang kata permintaan yang cakap tak serupa bikin ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur Pekan Pahang yang bertanya soalan cukup menarik soalannya Ustaz. Betul. Kita bimbang Ustaz bila mana kita memohon, merintih, merayu kepada Allah, meminta. Tetapi bila mana habis saja selesai berdoa, kita pelaksanaan dan juga tindak tanduk kita, akhlak kita tidak menggambarkan sebagaimana kita minta tadi. Jadi mungkin ini satu perkara yang perlu kita sama-sama mengambil langkah cakna ataupun berjaga-jaga kerana dibimbangi kita menjadi orang yang mempersendakan, seolah-olah mempersendakan dan juga mempermainkan agama. Sedikit komen daripada Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim Tuan Haji Umar Abdul Majid. Ini memang satu benda yang sentiasa berlaku. Kadang-kadang kita ni minta, contohnya doa yang disebut tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berilah kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Habis jadi doa, keluar masjid membawang. Membawang tu yang sedap tu apa? Dia istighfarkan orang yang sebelah masjid tak pergi masjid tu. Kau tengok tak pergi masjid, astagfirullahalazim. Apa nak jadi tu Dan sebelah masjid pun tak pergi masjid. Dia istighfarkan orang tu, dia lupa tadi dia beristighfar atas diri dia. Okey, benda ni kita kena faham. Berdoa minta kepada Allah.
Pertama, seorang itu nak berdoa, ingat dia ada beberapa perkara yang boleh doa itu jadi dia jadi dia orang yang dapat memegang doa itu sebagai ibadah. Baik. Perkara yang pertama, yang nak berdoa itu, perkara yang pertama hendaklah ia membenarkan lisannya itu, membetulkan lisannya itu dengan apa? Dengan beristighfar. Sebagaimana mana mungkin kita minta kepada Allah Ta'ala dengan lisan yang banyak berdosa ni, dengan lisan yang banyak berdosa, yang cakap tak tentu arah ni, yang bukan kita cakap merepek, meraban, kita tak tentu merepek, meraban, makna kita cakap apa benda juga, tapi kita tak beristighfar. Mana mungkin Allah nak beri kita kebaikan pada lisan kita. Minta doalah segunung macam mana pun, memang Allah beri, tapi takut yang sebut ni istidraj, makin minta doa makin takabur, makin sombong dan sebagainya. Akhirnya dia rasa diri dia bagus. Lepas tu hurur, dia tertipu dengan diri sendiri. Sebab lisan. Lisan ni, sebab itu sebelum berdoa, istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Satu. Dan yang kedua, mana mungkin Allah nak beri sedangkan hati kita tidak kita bersihkan dengan apa? Dengan tidak membuang sifat-sifat mazmumah. Minta doa kebaikan. Doa tu datang tu baik kepada kita. Supaya jadi kita orang yang baik. Dengan baik itulah kita mengumpat orang lain. Hururlah diri kita. Kita tertipu diri kita. Macam, bagus juga aku ni. Hebat juga pergi masjid. Baru nak keluar masjid dah gumpat orang. Apa pergi masjid? Pakai kain. Aku tengok tak pernah berubah kain tu. Itu yang dia ada. Dia bukan tanya orang tu nak belikan kain lagi, tak. Maknanya ada dia benda. Baik tak bekerja baik, tapi oleh kerana kebaikan duduk dalam hati yang penuh dengan mazmumah, akhirnya jadi rosak binasa. Betul tak? Pertama lisan, dan yang kedua iaitu hati. Dan yang ketiga iaitu akal. Akal ni kena bersihkan dengan apa? Dengan sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Kalau akal ni tak betul, doalah banyak macam mana pun, dia akan fikir benda-benda yang buruk je. Walaupun benda tu baik. Faham tak? Benda tu baik. Kan? Orang nak pergi masjid, baca Quran, bagus. Agak-agak ikhlas tak? Dia boleh tanya orang ikhlas tak ikhlas kan? Orang ni nak minta sedekah. Betul tak betul? Dia akan fikir benda yang buruk. Sebab apa? Dia tidak pernah membersihkan akalnya. Oleh sebab itu, bila lisan tidak dijaga, tidak dibersihkan dengan minta ampun kepada Allah dengan istighfar, hati tidak dibersihkan, iaitu membuang sifat-sifat mazmumah, akal itu tidak dibersihkan dengan iaitu apa? Duduk dalam majlis ilmu, maka kalau datanglah doa sebaik mungkin pun, terbagus mungkin pun yang Allah beri, dia akan jadi rosak. Allah. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah, kita kena faham. Kita ni musuh kita bukan hanya manusia tahu. Musuh kita jin, setan, khorin yang ada dalam kita nak merosakkan kita. Jadi ingat, jaga lisan kita dengan banyakkan beristighfar. Jaga hati kita dengan buang sifat mazmumah, masukkan zikrullah. Dan yang ketiga iaitu apa? Jaga akal kita, bersihkan akal kita dengan banyak duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita, dengan menjaga 3 perkara ini, insya-Allah doa yang kita minta kepada Allah, Allah beri kita yang terbaik dalam kehidupan kita. InsyaAllah doa itu akan memandu kita untuk menjadi orang yang terlebih baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Terima kasih bagi Ustaz atas jawapan yang cukup terbaik. Mudah-mudahan terjawab persoalan Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya. Dan ketika ini Ustaz juga berada di talian bersama dengan kita nun jauh dari Pulau Pinang bertanya Mamu Hanifah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Da'i? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mamu bahagiamu? Mamu pun alhamdulillah Tuhan bagi kamu sihat. Alhamdulillah mamu doa mamu. Doa ni lah mamu dapat minta ustaz mau cakap dengan Naim dan ustaz dan kru-kru. Kalau doa mamu lah mamu dapat cakap ni. Amin amin. Alhamdulillah. Tak dapat. Insya-Allah. Mereka kadang-kadang kita tengok kata Tuhan bagi, tapi kita tak nampak Tuhan bagi kat mamu. Betul. Tapi mamu duk minta, tapi sebelah rumah pula tak minta dapat istimewa. Tapi mamu minta. Tapi sihat mamu, tubuh badan mamu yang sihat. Tapi permintaan mamu tak dapat. Kerana Tuhan bagi di akhirat. Mamu doa harap di akhirat sajalah. Doa-doa kat mamu lah sama. Amin, janganlah bagi panjang umur mamu, bagilah tetapkan iman kat mamu. Amin, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Satu soalan cukup baik. Semangat Mamu berkongsi kisah pengalaman hidup berdoa. Dalam rangka kita berdoa, Mamu menceritakan tadi tentang bagaimana kita kadang-kadang hidup jiran sebelah menyebelah Ustaz. Kita minta, ada yang kita minta dan ada yang jiran minta, tetapi kadang tu jiran minta dia dapat lebih, kita dapat kurang, tapi dari sudut yang lain Allah tampung kepada kita. Macam Ustaz kita tadi dari sudut sihat, Mamu minta kepada kita supaya doakan diberikan kekuatan, iman dan juga kesihatan yang baik. Jadi mungkin
perbezaan doa antara kita dan orang lain mungkin berbeza, tetapi mungkin ada hikmah di situ sedikit pada Ustaz. Betul. Sebab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saya bila dengar Mamu cakap tu dengan suara macam tu, sebenarnya kita rasa. Rasa sebab apa? Bukan Mamu seorang rasa, kita rasa. Kadang-kadang kita minta Allah beri lain. Contoh-contoh ni contoh. Suka kat orang lain. Bertunang orang lain. Bercinta orang lain. Kahwin orang lain. Kahwin dengan orang lain. Jadi Allah Ta'ala ni beri kita ni macam-macam benda yang unik. Sebab apa? Unik ni itu kerana apa? Untuk menjadikan kita ni hamba yang bersyukur. Betul. Saya selalu ubat diri dalam hati saya. Saya selalu ingatkan diri saya. Sebab apa? Kadang-kadang kita minta, ya Allah, kita tahu, ya Allah, Kau akan simpan doa aku dekat akhirat, ya Allah. Ya Allah, aku tahu Kau akan ganti yang lebih baik, ya Allah. Tapi kadang-kadang kenapa persoalan kemanusiaan ni timbul? Kenapa tak bagi, ya Allah? Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memujuk kita dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa Allah sebut di sini? Yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Subhanallah. Dalam ayat ini Allah memujuk hati kita. Bagi orang-orang yang minta tak dapat ni, kadang-kadang kita samalah, kan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni tak suka pada sesuatu. Kita minta A dapat B pula. Allahu akbar. Itu biasa, sakit gigi, sakit gigi. Kan? Minta A dapat B. Mana tak bengkak. Okey. Tapi sebenarnya Allah sebut, engkau tahu tak, kadang-kadang kau benci suatu benda tu, kau menyampah satu benda tu, sebenarnya itu yang baik untuk kau. Dan yang kita idam-idamkan, yang kita minta, kan, tak dapat juga. Sebenarnya, benda yang kau kadang-kadang kau rasa suka, engkau rasa bahagia, engkau rasa sangat-sangat engkau cinta itu, sebenarnya tak baik untuk engkau. Kerana apa? Allah sebut, aku ni ya Allah mengetahui, engkau tu tak tahu. Maknanya kita kena bersyukur dengan apa yang Allah beri. Itu yang terbaik bagi kita. Walaupun kita melihat tak baik. Kenapa kita melihat tak baik? Sebab cara kita melihat tak betul. Dalam hidup ni kita kena faham 3 benda. Betulkan cara melihat, betulkan cara mendengar dan betulkan cara merasa. 3 perkara ini kita akan jadi bersyukur kepada Allah. Lihat, ya Allah, minta A dapat B. Bengkak, berbulu mata. Tapi lihatlah kebaikan, dia jadi baik. Tak payah bercakap lah. Cakap, ya Allah, sakitnya hati. Biarlah bercakap tu jadi ubat telinga. Biarlah telinga tu jadi bagus. Dan kita ni kena merasa Allah beri yang terbaik. Bila kita rasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala, Allah beri yang terbaik lah. Sebab tu kita akan dapat benda, ya Allah nikmatnya. Walaupun kita tak dapat benda yang kita dapat, Allah ganti yang terbaik bagi kita. Allah, contohnya, kita doa, minta, ya Allah, tak dapat. Rupanya kita tengok, cucu kita yang pandai. Kita kurang pandai. Kan? Betul tak? Cucu belum ada cucu kan? Saya pun belum ada cucu. Maknanya kita muda lagi. Tak apa. Maknanya, okey, orang ada cucu. Cucu dia bagus. Cucu dia hafal Quran. Kita hafaz Quran. Dia hafal Quran. Contoh. Maknanya, Allah beri itu yang terbaik pada waktu yang baik dan pada masa yang baik. Oleh sebab itu, jangan percaya kepada Allah Ta'ala. Allah lah yang maha berkuasa. Dan apa yang Allah takdirkan kepada kita ni, Allah cukupkan yang terbaik. Dan supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nanti balik, sama-sama kita pujuk hati kita. Buka surah Al-Baqarah ayat 216. Mudah-mudahan ia menjadi pedoman dan pengubat hati kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allah memberikan apa yang kita perlu. Allah mungkin tidak berikan apa yang kita mahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mengharapkan agar kita pujuk hati kita, Ustaz. Ya, betul. Allahu akbar. Sebenarnya banyak lagi perkara yang perlu kita tunaikan kewajipan kita kepada Allah, terutamanya kena banyak istighfar, minta ampun kepada Allah mungkin atas dosa dan kesilapan diri kita yang menyebabkan kita ni banyak kekurangan yang mungkin menyebabkan doa kita tertangguh. Ustaz, insya-Allah banyak yang akan kita perkatakan, Ustaz, untuk topik kita doa untuk ibadat. Kita nak berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama ada menonton kami menerusi TV3 maupun TV9, kita mohon je sebaik untuk terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan, terutamanya sambungan siaran 30 minit, siaran tambahan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi insya-Allah. Dan bagi anda yang menonton kami, ingin bertanyakan, mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik pada pagi ini, doa otak ibadat, boleh mengajukan ataupun membuat panggilan kepada kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi WhatsApp. Hantarkan ke nombor 011-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen anda di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pergi pada poster yang ada gambar saya yang tak apa nak handsome ni bersama dengan yang bagi Ustaz. Komen di bawah gambar, jangan komen di bawah video FB live kita kerana kita mungkin tidak nampak soalan di situ insya-Allah, dan kita bantu sama-sama sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita masih lagi berbicara tentang doa otak ibadat dan kita masih lagi berjuang menempuh dugaan pandemik COVID-19. Kita mengharapkan kepada para penonton terus mengamalkan kawalan kendiri, mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka di kawasan ataupun tempat yang padat maupun sesak, dan kita sama-sama mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan, yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan, dan dalam rangka untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, sama-sama kita berjuang, kita jaga kita insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita Ita Muzwita yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua penonton serta kru Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga dalam rahmat Allah selalu, amin insya-Allah. Doa otak ibadat. Soalannya Ustaz, mengapa kita sering berdoa hanya untuk mendapatkan sesuatu, namun apabila apa yang kita mahu belum dimakbulkan, kita lebih suka mempertikaikannya? Dalam kita berdoa, apakah maksud di sebalik ungkapan yang selalu kita dengar, Allah hanya beri apa yang kita perlu, bukannya apa yang kita mahu? Dan berikutnya, apakah peringatan kepada diri kita di sebalik ungkapan tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih. Soalan yang cukup menarik daripada Ita Muzwita. Dan saat begitulah lumrah kehidupan, kadang-kadang apa yang kita nak Allah tidak beri. Mungkin ada hikmah di sebalik apa yang disebutkan. Allah beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Sedikit dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ita, baik Ita, sebenarnya berkaitan dengan permohonan kita kepada Allah Ta'ala, Allah janji Allah akan makbulkan. Tapi dengan bersyaratlah banyak perkara-perkara yang perlu kita tahu. Di antaranya saya nak bawa satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menceritakan kepada kita ada seorang lelaki yang telah lama berjalan jauh dengan pakaian yang begitu kusut, masai, rambut dia tak tentu arah, tidak terurus, dan sambil mendadah tangan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Minta doa ni dia panggil, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah, tolong, Ya Allah. Tapi pada masa sama juga Nabi menceritakan kepada kita dalam kisah ini, yang mengangkat tangan itu wa mat'amuhu haram, dia memakan daripada yang haram, wa mashrabul haram, dia minum daripada yang haram, dan dia memakai pakaian yang haram, dia ambil daripada sumber yang haram. Mana mungkin apabila seorang itu mengambil benda-benda yang haram, Allah nak mengabulkan doa dia. Ini kena fahamlah. Maknanya dalam kisah ini Nabi kisahkan kepada kita, seorang lelaki minta kepada Allah Taala, sampai Nabi tengok, sampai kata macam mana Allah nak makbulkan doa kau ni, sebab apa? Sebab pakaian kau pun daripada benda yang haram. Sumber daripada haram, makanan haram pula tu. Dan kau lepas tu yang kau makan, yang kau beri makan pun benda yang haram. Oleh sebab itu Nabi sebut, mana mungkin benda yang berasaskan yang haram itu Allah nak makbulkan. Oleh sebab itu, kita ni sebelum nak membuat satu perkara, perbetulkan rumah tangga kita daripada dapur. Maknanya daripada dapur, faham tak? Kita kan kalau betulkan rumah tangga kita daripada apa? Daripada apa? Ruang tamu. Oh, cantik-cantik kan? Nak duduk pun kita nak duduk pun bini tak bagi, sebab apa? Takut sayang. Dia contoh. Tak, sebenarnya membetulkan rumah tangga itu daripada dapur. Kenapa daripada dapur? Bukan persoalan dapur. Itu orang Jawa persoalan dapur. Kan? Sebenarnya membetulkan rumah tangga itu daripada dapur, iaitu apa? Pastikan yang nak masuk daripada rumah kita itu rezekinya pasti halal. Kerana apa?
Kalau dengan makanan halal itulah yang kita makan, dengan rumah yang kita bina itulah berasaskan benda yang halal, dengan kenderaan yang kita pakai itu berdasarkan benda yang halal, kehidupan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita jaga supaya jangan benda yang haram kepada kita. Insya-Allah biiznillah Allah akan kabulkan doa kita. Tapi kalau sebaliknya, mintalah doa macam mana disebut Nabi ni, maka Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa kita. Itu perkara yang pertama, kita kena ceklah diri kita. Habis macam mana dah ambil yang haram, maka pulangkan hak. Pulangkan hak benda itu. Okey. Dan yang kedua, berkaitan dengan tadi apa, Allah beri yang perlu yang perlu dan Allah tak beri apa? Yang mahu. Yang mahu. Betul. Dalam hidup ni kita kena faham, sebenarnya kehidupan kita ni Allah dah beri yang dah sempurna lah. Dan kalau kita kira pada bilangan jari kita ni, hidup kita ni cukup tak? Tak cukup. Cukup tak cukup? Saya tak cukup. Apa yang saya tak cukup? Cash saya tak cukup. Cukup cash tak? Tak cukup juga kan? Macam tu. COVID-19. COVID-19. 27 hari bulan, 25 hari bulan masuk gaji. 27, 28 dah habis dah. 29 start berhutang balik dah. Abang itu biasa. Tak sempat menikmati. Tak sempat. Lalu je. Tapi susah-susah kita boleh sekolahkan anak kita. Betul. Susah-susah kita boleh beli kereta. 9 orang. Susah-susah. 9 orang. Susah-susah kita boleh makan mangga harum manis. Contoh. Dua kali. Okey. Contoh. Susah-susah kita boleh sedekah. Susah-susah kita boleh pergi haji. Susah-susah kita boleh pergi umrah. Susah-susah kita boleh bagi mak kita, ayah kita duit. Tahu tak sebab apa? Sebenarnya dalam hidup ni Allah cukupkan. Yang tak cukup siapa? Nafsu kita. Allahu akbar. Memang kita rasa kurang. Betul tak? Sebab apa? Nafsu kita meminta yang lebih panjang. Betul tak? Tapi sebenarnya kalau kita duduk diam-diam, kita lihat kiri dan kanan kita, atas dan bawah kita, ya Allah, sebenarnya Kau telah cukupkan apa yang aku nak ni, memang Kau beri ya Allah. Cuma kadang-kadang aku lupa dan aku menjadi kufur kepada-Mu ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Allah akan beri yang terbaik dan Allah akan beri kita kesempurnaan. Dan ingat, bersyukur itulah sebenarnya dia akan menambat, iaitu apa? Rasa nikmat dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita jangan susah hati. Sebenarnya Allah beri itu dah cukuplah bagi kita. Dah baguslah bagi kita. Kalau nak lebih boleh tak? Boleh. Tapi jadilah orang yang bersyukur. Takut kalau lebih, kita takut kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu memandang perkara yang belum kita dapat. Tetapi kita terlupa dengan perkara yang telah pun banyak kita dapat, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Inilah betapa besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan berikutnya, Ustaz, kita ada pemanggil yang berikut di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Kedai Johor ya. Alhamdulillah, khabari. Waras. Waras. Sebelum tu Ustaz, saya nak tanya Ustaz dulu. Minta maaf Ustaz ya. Ya. Ustaz, ada saudara dekat Impian Mas tak nama Boah. Ada. Ini dia kasih. Ini tanyalah Ustaz. Apa tuan? Okey. Insya-Allah. Nanti kita PM tepi. Insya-Allah. Okey, tak apa nanti Ustaz. Sekarang soalannya Ustaz. Gini. Saya nak tanya Ustaz berkenaan orang yang malas berdoa. Adakah dikira sombong Ustaz? Contoh, sembahyang memang cantik Ustaz. Lepas sembahyang Assalamualaikum, dia pun caw Ustaz, cabut. Naklah menadah tangan ke apa. Betul. Yang kedua Ustaz, doa ni, itu kalau kita berdoa selalu saya tengok tangan dia macam terkangkang sana, terpadah sini, tak rapat. Jadi setengah-setengah orang kata kalau berdoa tangan kita hendaklah dirapatkan. Adakah itu yang sebenarnya ada berdoa ke Ustaz? Betul. Yang ketiga, minta maaf ada 3 soalan. Ya. Yang ketiga, kita nak berdoa Ustaz. Adakah masa-masa kita maknanya susah, ditimpa kesusahan ataupun semasa senang kita berdoa, ataupun maknanya tak kira lah susah ke senang, kita sentiasa berdoa. Jangan masa Allah ditimpa ataupun terlanggar ini itu baru kita doa. Itu sejalah soalannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Dia tu kena kita bertanya, masya-Allah, soalan yang cukup baik. 3 soalan Ustaz. 4 soalan. Satu soalan je dah kasih. Yang pertama tu kita PM dulu Ustaz, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan satu perkara yang perlu kita sedar, bila mana terkadang tu bila saat kita susah, dan baru kita nak ingat Allah. Kadang bila kita senang tu mungkin kita sedikit lupa. Tapi masya-Allah, tabarakallah, walaupun dalam keadaan sedemikian, Allah tetap tidak meninggalkan kita, Ustaz. Jadi 3 soalan di situ yang ditanya, mungkin ada komen sedikit daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji Tukinon, ini satu soalan yang sangat baik bagi saya.
Pertama kadang-kadang betul yang sedap tu bahasa caw tu coba kan. Lepas sembahyang caw dia kata dia. Macam mana? Tak, sebenarnya kita kena faham. Bab doa ini siapa yang perintahkan kita berdoa iaitu Allah SWT perintahkan kita berdoa. Dan dalam hadis Nabi SAW, satu hadis juga Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, ada dua hadis maka Nabi telah menyebut dengan nyatanya, apa Nabi sebut dalam hadis ini, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepada dia. Nampak tak? Maknanya Allah sebut, Nabi sebut, kalau engkau ni tak berdoa kepada Allah Ta'ala, itu tanda Allah dah murka kat engkau ni. Makna murka lah Allah Ta'ala. Dia suruh minta, kau tak nak minta. Dah cakap jauh pula, kau dah tak minta. Okey. Dan yang kedua, Nabi sebut, Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah kepada dia. Dalam dua hadis ni kita kena faham. Didik diri kita janganlah lepas bayang tadi siapa haji tu kan terus caw je. Sebab kita sebagai orang yang bukan tu remaja lanjut usia yang bawah kita ni banyak orang yang akan dicontoh kepada kita. Kita ajaklah diri kita berdoa, ajaklah anak-anak kita berdoa. Sekurang-kurangnya lepas bayang duduk kejap doa. Dan sekarang ni saya tengok kat sekolah-sekolah pun dah anak-anak kita boleh dah banyak hafal doa. Sekurang-kurangnya kita latih anak-anak kita tu berdoa, kita yang mengaminkan. Bagus tau. Sebab apa? Kecil-kecil dah disuruh ajar berdoa. Sebab dipimpin kehidupan kita, dia buka mata sampai tidur semula, masuk bilik air, keluar bilik air, makan, minum semua dengan doa. Apatah lagi doa lepas solat. Jangan tinggal doa lepas solat. Sebab lepas solat tu Allah dah ampunkan dosa kita. Lepas solat tu suci kita daripada dosa. Tentunya waktu itulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terbaik Haji Tokinun. Sebab apa? Sebab benda ini yang selalu kita nampak. Betul. Dan akhirnya budak-budak sekarang dah lupa doa. Maknanya pasal apa? Dah mula orang tua pun lupakan doa, meninggalkan doa. Akhirnya tidak ada contoh yang baik berdoa. Akhirnya semua lepas sembahyang, terus cabut pertama. Dan yang kedua disebut oleh Haji Tokinun tadi apa? Saya ingat bagaimana bab berkaitan dengan waktu senang atau susah je nak berdoa. Maka Nabi SAW pernah menyebut dalam hadis yang Imam At-Tirmizi dan Hakim. Nabi sebut iaitu apa? Dan maksud hadisnya, barang siapa yang suka Allah mengabulkan doanya ketika ia syada'id, iaitu keadaan mereka itu susah ataupun wal karbi, iaitu waktu itu dia keadaan menderita, maka hendaklah ia memperbanyakkan doa firha, iaitu waktu iaitu dia lapang. Maknanya kalau kita nak minta Allah bantu kita dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita gembira, masa senang inilah kita berdoa. Bila kita berdoa waktu kita senang, waktu kita lapang, waktu itu insya-Allah doa itu Allah akan bantu kita pada waktu kita susah. Tapi kita terbalik lah. Kita terbalik. Senang memang lupa lah. Memang lupa. Kan? Ya Allah. Contoh nak makan baryani gam. Kan? Allah memang gini betul. Tapi kalau makan gula coklat apa tu? Hex kan? Ubat batuk tu kan? Tak baloi baca panjang-panjang. Jadi maknanya kita kena faham. Berdoalah kita waktu senang. Berdoalah kita waktu lapang. Sebab rupanya Allah sembunyikan rahsia. Bila mana kita berdoa, tatkala itu waktu susah nanti Allah akan bantu dan menolong kita dalam hal berkaitan dengan keadaan kita yang tidak menentu itu. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, doa dalam keadaan hati kita tidak tenteram. Ustaz, terkadang jiwa kita ni banyak gangguan, hambatan-hambatan dunia dan sebagainya, masalah-masalah terutamanya dalam keadaan pandemik COVID-19 ni Ustaz. Yang sedap tu hambatan-hambatan. Lama tak dengar. Masya-Allah. Tu bahasa orang lama. Hambatan-hambatan dunia yang menyebabkan kesesakan berlaku dalam jiwa kita kacau, keliru dan sebagainya. Dalam keadaan begitu mungkin disebabkan perkara tersebut kita tidak berdoa kepada Allah ataupun kita berdoa dalam keadaan jiwa kita begitu. Dan sedikit daripada Haji Tokinun tentang doa keadaan tangan sedikit daripada Ustaz. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu kalau kita lihat apa yang dia ajar kita, salah satu ada berdoa yang dibawa Nabi SAW, iaitu kita merapatkan tangan. Merapatkan tangan ni maknanya rapatkan tangan lah. Mungkin saya tak jumpa lagi lah yang buka macam ni. Mungkin ada saya tak tahu. Cuma yang saya jumpa hadis Nabi SAW iaitu Nabi merapatkan tangan dan angkat macam ni tau. Angkat macam ni. Pasal apa? Dia kalau sebenarnya angkat macam ni, sebenarnya kita akan rasa
betul-betul kita minta kepada Allah. Ta'abbud. Tapi kalau macam ni atau jangan sedar. Lepas tu fokuslah, fokus. Adab doa iaitu apa? Tengok tapak tangan, jangan kau menjerigau pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kipas ni berapa lama tak dia? Mana dia tahu kuasa masjid ni? Kipas pun tak nak dia. Kipas pula dia bercakap kipas. Macam mana nak berdoa? Betul tak? Lepas tu banyaklah kan. Lepas tu tengok kat tapak tangan. Lepas tu fokuskan hati dan minta kepada Allah, ya Allah tu memang hajat ni aku minta kepada-Mu ya Allah. Kekabulkan doa aku ya Allah. Kita yang minta. Bukan yang. Dan ingat cakap Melayu lah. Kita ni orang Melayu kan. Cakap Jawa pun boleh lah. Cakap Banjar pun boleh lah. Minta doa pada bahasa yang kita tahu. Pada bahasa yang kita tahu. Dan begitu juga kita tengok rahsia doa lagi. Macam mana makbul. Dan jangan lupa iaitu apa? Mendoakan kedua ibu bapa kita. Ini penting juga. Kita dalam Quran kan disebut apa? Wa qul lahum qawlan karima. Lepas tu dalam ayat tu sebut apa? Berbuat baiklah, buat ihsanlah bapa, beri bapa dan maknanya mendoa dan minta doa supaya Allah merahmati bapa kita. Itu satu tuntutan. Dan salah satu sebut dia para ulama, siapa yang doanya nak dimakbulkan hendaklah ia mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Jadi benda-benda tu yang kita minta supaya fokuskan dalam doa kita, mudah Allah berilah kebaikan dalam doa kita. Kebaikan dalam doa kita tahu maknanya doa kita tu baik, Allah beri kebaikan. Memanglah dalam kita ni, dalam diri kita ni hambatan-hambatan yang banyak, kita menyelringau dan sebagainya. Tapi waktu doa kita fokuslah minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kepada kita hal berkaitan yang baik insya-Allah. Amin. Masya-Allah, tabarakallah. Dan jangan lupa Ustaz, kita banyak lagi sebenarnya persoalan yang kita nak raikan, dan jangan lupa dalam berdoa perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di awal, pertengahan maupun di akhir doa kita. Mudah-mudahan dengan berkat dan kemuliaan kita bertawasul ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dimakbulkan dan dipermudahkan urusan doa dan permintaan kita. Banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz. Kita nak berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tak kira Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan ceria-ceria selalu, sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari itu, wahai segala orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan ucapkanlah salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bagi Ustaz dan juga sedang penonton, kita masih lagi membicarakan dalam bab ibadah, doa, otak ibadat bersama yang bahagia Ustaz Jazlan Abdullah. Telah pun banyak persoalan yang kita kupas dan juga kita raikan. Dan bagi anda para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677 atau menerusi WhatsApp, hantarkan di 0112336480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda menonton kami menerusi TV3 dan TV9, terus setia menonton sehingga jam 8.30 pagi, iaitu siaran lanjutan 30 minit di TV9 insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat kita Imran Syakir di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seumpamanya doa itu otak kepada ibadat, maka saraf-sarafnya juga seumpama tawakal, ikhtiar dan usaha. Kerana tanpa saraf tersebut maka tidak geraklah badan. Soalannya Ustaz, sekiranya salah satu daripada saraf sama ada ikhtiar, usaha atau tawakal terputus, apakah kesannya terhadap ibadat? Bagaimanakah untuk memastikan saraf itu sentiasa tersambung tanpa terputus? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khairan. Allahu akbar. Soalan yang cukup baik.
satu perkara yang kita perlu faham bahawasanya dalam kita berdoa perlu juga kepada ikhtiar. Tapi kadang-kadang biasalah Ustaz, kita manusia biasa. Kita orang yang lemah Ustaz. Kadang-kadang ni kita usaha tu mungkin tak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah rasa kita ni orang yang dah ikhtiar, dah usaha. Tapi mungkin ada sedikit komen daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syakir. Berkaitan dengan doa ni, permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah Subhanahu Wa Taala digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iaitu apa? Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyul karim yastahi min ibadi iza rafa'a yadayhi ilaihi an yarduhuma sifrun. Dalam hadis ini sebut sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat pemalu dan sangat-sangat mulia, maha mulia. Dia malu jika hamba-Nya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun dikembalikan dengan sifrun, iaitu kosong. Allah tak beri. Maka malu Allah Taala. Makna Nabi gambarkan iaitu apa? Rahmatnya Allah Taala tu, rahimnya Allah Taala tu, iaitu apa? Sampai Allah nak beri kepada kita setiap apa yang kita minta. Tapi pada masa sama juga, ya, Allah ingatkan kita dalam surah Ali Imran ayat ke-159, iaitu apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, makna berusaha, dan kita dah telah berusaha, kita bulatkan tekad, maka bertawakallah, berserahlah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka orang-orang yang bertawakal. Dalam hadis dan ayat ini nak menerangkan kepada kita, ingat, setiap kali kita angkat tangan minta doa kepada Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Tapi pada masa sama juga Allah perlukan kepada kita usaha. Tunjuk sikap hamba ni kenalah usaha. Sebab kalau tak usaha, macam mana Allah nak beri? Kalau Allah beri dengan usaha yang kita dapat, yang kita beri itu iaitu apa? Sebenarnya daripada rahmat Allah Ta'ala. Katakan kita hanya berusaha sikit tapi Allah beri lebih. Itu Allah beri rahmat kepada kita. Katakan makcik pula dia jual 30 bungkus nasi. Dia laku 2 je satu hari tu. Allah. Sebenarnya apa? Sebenarnya rahmat tu Allah beri pahala usaha dia juga. Maknanya dalam hidup ni Allah tak pernah sia-siakan kita. Betul. Tapi pada masa sama, jangan sampai nanti kita tak berusaha, hanya berserah diri kepada Allah. Jadi kita jadi orang yang disebut sebagai hamba Allah yang hanya mengangkat tangan, minta kepada Allah Ta'ala tanpa usaha. Maka malulah kita kepada Allah. Allah tu kalau tak beri kita, Allah malu. Tapi makna kita ni kalau tak minta kepada Allah Ta'ala, rupanya kita tak berusaha, maka kitalah yang malu sebenarnya. Usahalah, serahlah, tekadlah bulat kepada Allah. InsyaAllah dengan usaha kita tu, Allah berkati usaha kita itu dan Allah beri yang terbaik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan sahabat kita di WhatsApp juga yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, mengapakah doa merupakan otak ibadat sedangkan ibadat mesti dilakukan dengan ikhlas? Dan yang kedua, adakah seseorang yang mengalami penyakit mental, yakni tidak berfikiran dengan waras, maka tidak berdoa? Bagaimana mereka ini boleh berdoa sedangkan fikirannya tidak waras? Dan yang ketiga, apakah ciri-ciri orang yang dapat dilihat melalui zahir bahawa dia melakukan doa, yakni otak ibadat? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallah khairan kathir. Zul, Kuala Kerai, Kelantan yang bertanya. Siap ada kempen tu, derma darah tu, merah tu, tanda tu Ustaz. Jadi mudah-mudahan yang mana yang mampu derma darah maka menderma lah Ustaz. Allahu Akbar. 3 soalan daripada sahabat kita Zul dari Kuala Kerai Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ke Zul, yang pertama iaitu apa? Otak ibadah ni maknanya mestilah melakukan dengan ikhlas. Betul. Maknanya orang yang berdoa ni hendaklah dengan ikhlas. Sebab itu salah satu dia berkaitan dengan adab doa itu, dia minta kepada Allah Ta'ala tu dengan apa yang ada pada diri dia. Tak ada kaitan dengan orang lain lah. Maknanya dengan dia minta, kalau dia nak doakan orang lain pun bagus, kalau nak doakan dia bagus. Maknanya hendaklah membangunkan amalan itu dengan ikhlas. Ikhlas ni iaitu apa? Antara kita dengan Allah Ta'ala je yang tahu. Orang lain takkan tahu. Kan? Sebab itu antara doa yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala iaitu apa? Apabila kita mendoakan saudara kita dalam satu keadaan saudara kita itu tak tahu. Maka itulah disebut oleh para malaikat, engkau berdoa ni dapatlah apa yang kau doa seperti mana kau mendoakan saudara kamu itu. Itu dalam hadis Nabi SAW. Maknanya Nabi nak ajar kepada kita, kalau kau doakan kebaikan kepada saudara kamu, maka kamu pun juga akan dapat doa kebaikan seperti mana kamu mendoakan saudara kamu. Itu nak tunjuk ikhlasnya seorang mendoa. Sebab itu kalau kita doakan saudara kita atau saudara kita minta doa supaya kebaikan datang kepada dia, kita doakan.
Jangan lokek doa ni tak kena bayar pun. 10 sen tak kena bayar. Minta hanya kepada Allah Taala. Katakan Anas doakan saya jutawan. Saya doakan Anas jutawan. Dua-dua tu akan dapat dia jutawan sebab apa? Sebab doa tu yang dia tak tahu dan kita tak tahu. Itulah benda yang terbaik. Tapi kita maaf orang Melayu Islam ni kadang-kadang doa pun lokek berkira. Kan? Doakan saya jutawan boleh Anas? Daripada doa dia daripada doa aku. Ada dia hasad tu ada. Macam mana hasad Allah nak beri, sedangkan tadi saya sebut iaitu apa? Hati ni kalau ada mazmumah, kalau datang kebaikan pun doa tu jadi rosak kepada kita. Betul, ikhlas. Dan yang kedua disebut iaitu apa? Berkaitan dengan yang tak waras. Yang tak waras ni kita kena faham, bila tak waras gugurlah syariat bagi dia. Jadi macam mana kita lah yang kena doakan dia. Jangan pula sial orang tak waras ni. Biarlah, baguslah dia ni tak ada dosa. Besok masuk syurga dia tak. Kita lah kena doakan dia, mudah-mudahan Allah kembalikanlah kesihatan kebaikan kepada akal fikiran dia. Dia boleh jadi orang yang waras dan sekurang-kurang dia tahu maknanya apa, tidak maknanya menyusahkan dalam kehidupan dia itu akan menjadi ujian kepada kita. Itu kena faham. Mana kena doakan dia lah. Jangan putus doa pula kan. Sebab itu kan ada orang yang diuji dengan sakit dan sebagainya. Ada orang diuji dengan begini. Maka kita ni sebagai orang yang sihat, kita kena doakan orang yang sakit. Nanti kita akan sebut berkaitan bagaimana Nabi SAW mendoakan orang yang sakit. Bagaimana Nabi buat. Okey. Dan begitu juga kalau kita lihat yang ketiga iaitu apa disebut tanda-tanda orang yang berdoa. Tanda-tanda orang yang berdoa. Ingat, pentingnya doa dalam hidup kita ni ada 5 perkara. Kan? Tanda-tanda berdoa ni kita kena tahu penting doa. Yang pertama apa? Orang yang berdoa tu mengekalkan hubungan dia dengan Allah Taala pada setiap masa. Sebab itu doa ni dia waktunya bila-bila masa. Kat mana juga kita berada, khusus tempat-tempat yang baiklah. Jangan dalam jamban nak berdoa. Ini selalu orang tanya, Ustaz macam mana saya nak berzikir dan bila air. Tiba-tiba pula banyak lagi tempat kau boleh berzikir, tapi kau nak tanya benda macam tu juga. Maknanya orang yang berdoa itu sebenarnya dia mengekalkan hubungan dengan Allah Ta'ala itu pada setiap masa. Sebab itu kita rajin doa lah. Bawa kereta boleh doa, nak makan boleh doa, hati tengah sayu, sedih boleh doa, kat mana-mana boleh berdoa. Doa tu akan merawat hati kita, akan mengubat hati kita. Dan kita tahu kat situ ada kebesaran Allah Ta'ala. Doa lah, jangan tak doa. Satu. Dan yang kedua apa? Orang yang berdoa ni kita tengok dia akan jadi berubah jadi orang yang baik. Orang yang baik. Kan? Sebab itu kalau kita pergi ke rumah atuk kita, nenek kita, orang tua, bila nak balik tu, nanti saya doakan awak. Kita pula balik, nak doakan apa pakcik? Yalah, doakan yang baik-baik. Oh, ingat nak doakan apa? Kan? Kita dia pelik tak? Sebenarnya kenapa kita tak minta doa tu? Saya pergi Pakistan, orang kat Pakistan ni kalau dia nak balik, dia kata apa? Allah Hafiz. Allah Hafiz. Maknanya Allah jaga kau. Kalau dekat Liga Arab kata Alfus Salamah. Maknanya ma'assalam. Bersama kau itu keselamatan. Itu doa. Tapi kalau kita orang nak balik, kita berbual daripada pintu pagar sampai dalam kereta, tak ada doa langsung. Bila dia cakap nanti doakan saya, kenapa kau penyakit ke apa? Tak. Pasal tak biasa. Sekarang biasakan dengan doa, sebab doa itu akan merubah kita jadi manusia yang baik, akan jadi kehidupan kita baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ingat, dengan doa ni jauh daripada gangguan iblis dan syaitan. Sebab itu bagaimana kita nak berdoa dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna tu bangun, dengar pagi sekali, petang sekali. Siapa yang membaca doa Asmaul Husna pagi, Allah hidupkan, Allah selamatkan kehidupan dia pada siang hari. Siapa yang membaca Asmaul Husna pada malam hari, pada awal malam hari iaitu maghrib, Allah akan selamatkan hidup dia pada malam hari. Bacalah doa. Kita kan banyak musuh, iblis, syaitan, jin, tak tuhara, sihir dan sebagainya. Kita mintalah dengan keberkatan dari walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah sebut itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita ingat bahawa sesungguhnya, ingat tadi disebut apa? Iaitu apa? Menyelesaikan masalah. Doa ni menyelesaikan masalah. Dan yang kelima iaitu apa? Kita rasa usaha yang ada pada kita itu bertawakal kepada Allah Taala, Allah akan beri doa kita, usaha kita diberkati dan terbaik, dan insya-Allah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wallahu alam. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan Zul dan yang bertanya di WhatsApp sebentar tadi. Dan berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini kita nak raikan pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ana dan Ustaz. Okey, saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya, silakan. Soalan saya begini, Ustaz. Bagaimanakah anak ingin mendoakan untuk ibu bapa sedangkan ibu bapanya bukan ahli ibadah? Yang kedua, adakah semua doa itu otak ibadah atau ada doa-doa yang tertentu saja? Itu saja soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ustaz, kadang-kadang kita fikir
realiti yang berlaku yang sebagaimana yang diajukan soalan kepada Cik Ismail Maisha Sungai Buloh kita bertanya, kadang-kadang kita mendoakan kebaikan untuk seseorang, terutamanya ahli keluarga kita, ibu bapa kita, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak melakukan ikhtiar untuk diri mereka sendiri, antaranya tidak melakukan ibadah dan juga kewajipan. Jadi kita dah bantulah mereka dengan berdoa. Jadi bagaimana, adakah tanggungjawab kita dah selesai dan bagaimana status doa tersebut. Dan yang kedua Ustaz, satu perkara yang cukup menjentik hati kita juga ialah soalan yang diajukan oleh Encik Ismail Maisha kita tadi tentang yang kedua tentang hakikat doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit pada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cik Ismail Baik, Tuan, betul ni. Sebenarnya kadang-kadang mendoakan kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua ni ada yang jenis dia tak semayang. Maaf cakap ada yang tak puasa, ada dah tua-tua pun tikam mikul lagi tu. Ini saya sebut, saya cakap terus terang lah. Realiti kehidupan kita. Kita kena benda ni tak boleh sorok benda ni. Tapi kadang-kadang kita tengok anaknya masuk universiti Islam, lepas tu balik dengan bawa cucu yang boleh solat sama-sama. Atuk boleh rehat tu. Relax, isap rokok kretek contoh-contoh. Contoh tu kan. Dan akhirnya kadang-kadang cucu tanya, Atuk tak solat tu? Kau solat dulu, kau solat dulu. Doakan Atuk. Doakan Datuk kan. Sebagai anak, ingat ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita apa? Iaitu memberi nasihat mak bapak. Memberi nasihat ni apa? Iaitu waqul lahuma qaulan karima. Hendaklah engkau iaitu apa? Bercakap benda-benda yang baik aja. Kan? Itu tugas kita yang pertama kan. Kan? Lepas tu waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kedua, kita minta kepada Allah doakan dia seperti dia merahmati kita waktu kecil. Maknanya waktu kecil kita memang tak ikut cakap ni kan, betul tak? Macam mana dia sabar melayani kita, sekarang kita sabar melayani dengan apa? Dengan sifat tersebut. Maka doa, jangan putus doa. Hari ini mudah-mudahan dia tidak dapat hidayah daripada Allah. Mungkin selepas tahun kita doa dapat hidayah, mana kita tahu. Yang penting jangan putus doa. Sungguh pun keadaan mereka itu berbeza dengan kita. Jangan sebut bab perkataan perbezaan itu. Cari macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Dengan doa. Jangan tinggal doa. Doakan mak bapak. Mungkin setahun tak dapat, 2 tahun tak dapat, 3 tahun tak dapat. Mungkin selepas 4 tahun. Benda ni banyak berlaku. Dulu mak bapak dia memang pailang pun. Tak pailang, ini bahasa Johor kan. Bantak tuarah. Tapi bila mana doa. Dengan cucu sekali doa. Akhirnya apa? Dia dengan cucu dia belajar ngaji sama. Sebab apa? Sebab hidayah. Hidayah milik Allah Ta'ala. Allah yang beri hidayah. Sebab itu tugasan kita hanya beri benda yang baik dan mendoakan kedua ibu bapa kita jangan putus asa. Kita doa, insya-Allah Allah akan beri yang terbaik sebab kita anak. Kita ada hak untuk mendoakan ibu bapa kita dan kita ada hak Allah Taala nak mengabulkan doa kita. Dan seterusnya juga ingat, bab berkaitan dengan adakah ibadat dia pemimpin. Kalau kita baca bab doa ni banyak. Doa ini boleh disebut sebagai apa? Penyembuh penyakit. Doa ini ibadat iaitu apa? Iaitu apa? Akal ibadah untuk memandu kita jalan yang baik. Silahul mukmin, iaitu doa ni iaitu apa? Sebagai senjata bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Lagi apa? Doa tu apa? Doa untuk dapat keselamatan, doa untuk jauhkan daripada bala. Banyak macam-macam doa. Oleh sebab itu yang Nabi sebut, satu yang kita bincangkan pagi ni iaitu apa? Ibadah itu, iaitu kita ambil tajuk ni kerana apa? Kita nak bawa sesungguhnya daripada akal yang baik boleh memimpin kita dalam doa yang baik. Akhirnya kita akan terus berdoa daripada doa yang dibawa oleh Nabi SAW. Doa untuk sembuhkan penyakit macam mana, doa untuk keselamatan macam mana, doa untuk naik kenderaan macam mana, doa nak melihat cermin bagaimana, doa nak pakai baju macam mana, doa nak menikah macam mana, nikah lagi, doa macam-macam lah. Maknanya benda-benda yang dibawa oleh Islam untuk kita sempurna dalam hidup kita, dibimbing dengan amalan doa, kerana doa itu daripada Allah. Allah lah yang meminta kita supaya kita berdoa kepada dia, maka Allah akan kabulkan doa kita dan beri kita ini hidup yang terbaik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Nak bagi pantun sikit Ustaz, bagi semangat sikit yang bertanya terutama kepada para penonton. Indah nian burung terkukur terbang rendah di pohon delima, dengan berdoa tanda bersyukur hilang resah, ganjaran diterima. Insya-Allah tabarakallah. Mungkin Ustaz nak beli selepas ni Ustaz, kerana kita akan tamat siaran di TV3 dan kita nak sambung selepas ni insya-Allah 30 minit siaran lanjutan di TV9. Jadi kepada para penonton, tanyalah Ustaz terus setia menonton kami di TV9 selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baru, dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran tambahan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah, tabarakallah, tidak kira walau di mana jua anda berada, saya mengharapkan agar mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan ceria-ceria, selalu terus mengamalkan kawalan kendiri, melakukan penjarakan sosial, memakai pelitup muka mahu di tempat awam maupun di tempat yang sesak, dan kita dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan jangan keluar rumah seandainya tidak ada keperluan yang mendesak, terutamanya di kawasan-kawasan yang telah pun dilaksanakan sekatan jalan raya dan juga perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Dan para penonton, kita masih lagi berjuang dalam menghadapi pandemik COVID-19. Mudah-mudahan kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 dan kita kembali menjalani kehidupan yang biasa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada kita. Dan yang baiklah para penonton dan juga yang bagi Ustaz, kita masih lagi membicarakan dalam bab ibadah, doa otak ibadat kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 atau di WhatsApp 011 1233 6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Doa otak ibadat kita nak raikan lagi Ustaz, pemanggil yang telah pun berada di talian bersama dengan kita pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Saya Mazlan Abdullah daripada Serendah. Ya, silakan tuan. Serendah. Saya nak bertanya pada dan Ustaz mengenai apabila kita berdoa, kita menadah tangan. Tapi ada kalanya kita terlingkupkan tangan tu. Apa maksudnya sebenarnya tu? Saya nak tahulah, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Mazlan, Tuan Mazlan dari Serendah yang bertanya soalan yang cukup baik, simple, tetapi satu perkara yang mungkin kadang menjadi satu perkara yang memeranjatkan ataupun menganihkan kita juga terkadang Ustaz. Kalau kita lihat setengah orang ataupun imam kadang berdoa, terutamanya mungkin sampai di kunut misalnya, ada doa-doa yang mungkin memerlukan kepada kita menterbalikkan tangan kita. Mungkin ada sebab di situ Ustaz. Sedikit boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Mazlan berkaitan dengan doa ni, kan kalau kita tengok betul ada bila mana dah balak bila syakak tu mana dia akan tutup ni ataupun terbalikkan ataupun doa kunut azilah tu bila mana imam mereka buat macam ni. Tapi sebenarnya memang ada pun saya minta maaf, saya tak ingat satu perang apa Nabi SAW waktu itu berperang, dan waktu itu Nabi mengangkat tangan apabila Nabi terbalikkan tangan tu untuk apa? Untuk menguatkan doa untuk melawan musuh tu. Nabi SAW macam tu. Jadi bila ada Nabi buat, itu ada sunnahnya. Bagi kita yang kurang faham, maka kalau nak macam ni pun boleh, nak terbalikkan pun boleh, ikut pun boleh, tak ada masalah. Yang penting maknanya benda tu tidak ada satu tegahan, tidak ada satu maknanya tegahan yang mengebalikkan tangan tu. Jadi kalau nisbah kita gini pun boleh, tak ada apa, memang boleh, cuma sunnah tu hanya sunnah. Sama ada nak buat tak nak buat pun tidak ada jadi satu kesalahan gitu kan. Jadi kalau kita nak buat macam ni, kita biasa buat macam ni banyak. Tapi kalau imam buat macam tu, memang imam tu ada ilmu lah, imam tu ada ilmu dan dia faham. Pernah satu ketika Nabi pun buat begitu. Wallahu alam. Allahu akbar. Yang penting doa tu difahami dengan baik Ustaz. Ya, betul. Allahu akbar. Kalau terbalik pun tak faham juga, rugi juga Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Terbalik pula. Terbalik pula. Pening pula Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz dan juga para penonton, kita nak raikan lagi soalan yang berikutnya daripada pemanggil yang telah pun berada bersama kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Dan juga Ustaz Dazlan Abdullah. Ya. Assalamualaikum. Salam dah. Sihat ya? Ya, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Soalan saya, dah dikatakan orang yang tidak mahu mendoa untuk diri sendiri, dikatakan orang yang sombong. Dan kedua, orang yang tidak mahu mendoakan kedua ibu bapanya dikatakan durhaka. Dan ketiganya, orang yang mendoakan tidak mendoakan akan sekalian kaum muslimin dikatakan orang yang mementingkan diri sendiri. Dan soalannya Ustaz di sini, kita tidak mahu mendoakan, selalunya kita mementingkan diri kita, meminta, padahal kita dikurniakan bermacam-macam rezeki.
tapi masih lagi meminta. Tapi kita tidak memandang apa macam contoh sahabat kita yang ada di Palestin, di Myanmar, Rohingya. Kita tak meminta kesejahteraan kesejahteraan ke atas mereka. Macam mana pula pandangan Ustaz? Kita meminta, walaupun Allah suruh kita meminta, tapi kita meminta yang terlalu banyak, melampau-lampau. Itu soalan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik dan agak tegah di situ. Sebenarnya satu nasihat bersama, nasihat yang membina, teguran daripada Encik Ilyas Abu Bakar untuk kita. Kadang-kadang kita minta untuk kita ni terlalu banyak, Ustaz, yang Allah Ta'ala berikan pelbagai pada kita dalam keadaan yang sama. Mungkin kita sedikit alpa dan leka sehingga kita mengabaikan saudara-saudara seakirah dengan kita yang mungkin sedang ditindas, dizalimi pada ketika ini. Dan kita di Selangor alhamdulillah cukup beruntung kerana kita doa yang diselitkan dalam khutbah Jumaat selalu, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alal qaumil kafirin. Selalu diselitkan dalam doa khutbah. Jadi mungkin sebagai satu tanggungjawab bersama untuk kita faham bahawasanya ada hak orang lain dalam doa yang perlu kita tunaikan. Sedikit berdosa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji Ilyas, kita kena faham tahu, bab berdoa ni sebab Allah Ta'ala yang minta kita berdoa, minta apa yang kita hajati. Okey, sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 186, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini dengan jelasnya, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam ayat ni dengan nyata dan terangnya Allah menerangkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahawa sesungguhnya aku ni hampir. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam keadaan kebenaran. Maknanya dalam ayat ni kita kena faham. Pertama, Allah sebut kalau kita bertanya tentang Allah Ta'ala ni hampir dengan kita. Dan yang kedua, ingat, setiap amalan kita, khususnya doa, maka Allah akan kabul, Allah akan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, iaitu apa? Hendaklah kita memenuhi ibadah, iaitu apa? Jadi orang mengikut perintah Allah Ta'ala. Apa dikatakan perintah? Perintah Allah Ta'ala banyak. Antara hak yang kita kena jaga, hak kita sesama Islam kita kena jaga. Hak sesama jiran kita kena jaga. Apa lagi hak dengan Allah Ta'ala kan? Hak dengan ibu bapa kita kena jaga. Maknanya dalam hak yang kita jaga ni, dalam doa kita mestilah ada hak-hak doa-doa orang yang ada di bawah tangan kita dan kenalan kita. Contoh, kita ada hak untuk mendoakan ibu bapa. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbani shaghira. Itu satu perintah Allah Ta'ala, hendaklah engkau mendoakan kedua ibu bapa kamu waktu kamu, iaitu apa, merahmatinya seperti mana dia merahmati kamu waktu kecil. Satu. Dan yang kedua, hak orang Islam ada tak? Ada. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Dan khutbah kita baca tu kan. Maknanya itu hak tu. Dan kalau imam tak baca doa itu, maka batal. Batal apa? Batal khutbah tersebut. Itu hak dia. Memang kena baca lah. Kita yang amin, yang tidur. Amin kita tidak. Tak apa kan. Sudah dah komat. Dah komat. Itu pun orang ketepuk belakang. Okey, itu. Dan okey, hak sama Islam, hak jiran, hak apa, hak adik-beradik, semua kita ada keperluan doa. Satu. Itu memang kita kena faham, iaitu supaya kita dalam kebenaran. Dan begitu juga macam Tuan Haji kata, kita ni berdoa minta gitu. Sedangkan kita lupa Allah telah sempurnakan kita. Allah sempurnakan kita sifat manusia yang kita rasa kurang, maka ada hak kita berdoa. Tak ada masalah pun. Sungguh pun kita dah jadi jutawan, minum di cawan, makan di pinggan, gudang di daratan, kapal di lautan. Contoh kan. Tapi jangan dibakhil dia. Jangan dibakhil. Maknanya kalau kita berdoa, boleh tak? Doa. Sebab apa? Supaya harta kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala keberkatan, ziyadatul khair. Dengan harta itulah kita boleh keluarkan zakat, dengan harta itulah kita boleh infak dan sebagainya. Oleh kerana kita ni selalu tidak berdoa, jadi apa yang harta pada kita tu bukan jadi baik. Jadi kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Akhirnya kita lupa saudara kita yang tak makan di Palestin. Kita lupa saudara kita yang di Chechnya. Kita banyak saudara-saudara kita di Pakistan dan sebagainya. Maka waktu itulah kita tak rasa peka,
tak rasa cakna. Tak rasa fikir hal orang lain, kita rasa fikir tembuluk kita je. Tak tembuluk kita je lah. Maka akhirnya kita akan jadi orang yang bakhil, kedekut, orang yang pentingkan diri, dan akhirnya kita jadi orang yang apa? Kita akan jadi orang yang rugi. Oleh sebab itu balik kepada doa. Doa akan pimpin kita jadi orang yang baik dan pimpin akal kita supaya berfikir benda yang baik, dan insya-Allah doa inilah yang akan menjadikan kita hamba Allah yang soleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Banyak lagi yang akan kita kongsikan, kita bicarakan semestinya dalam topik kita doa otak ibadat. InsyaAllah kita nak berehat seketika Ustaz dan juga sedang penonton. Jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira walau di mana jua anda berada, kami di Tanyalah Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama dengan kami. Alhamdulillah. Dan kepada para penonton yang saya muliakan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dan jangan lupa hari ini kita untuk sama-sama membaca surah Al-Kahfi. Kalau tidak boleh semua, jangan tinggal semua. Amalkan 10 ayat pertama dan juga 10 ayat yang terakhir, dan juga kita seeloknya tambah dengan bacaan surah Yasin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah Subhanahu wa taala suka mendengar permintaan dan doa hamba-Nya. Soalannya, yang pertama, bagaimana pula doa daripada orang yang teraniaya? Doa minta kepada Allah membalas keburukan ke atas orang lain. Dan yang kedua, adakah kita wajar mengulangi doa yang sama setiap hari? Seolah-olah segalanya telah pun terakam di dalam otak dan minda kita. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor yang bertanya dengan apa dia panggil emoticon, emoji sedih tu. Sedih. Jangan sedih. La tahzan innallaha ma'as sabirin. Jangan bersedih. Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Dan mungkin sedikit daripada Ustaz untuk soalan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan doa iaitu orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi satulah saya nak sebutlah, iaitu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibn Hibban. Nabi sebut salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan tolak doanya. Yang pertama apa? As-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, satu. Dan yang kedua, al-imamul adil, iaitu apa? Pemimpin ataupun pemerintah yang adil. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, iaitu orang yang dizalimi. Ingat baik-baik orang yang dizalimi ini iaitu salah satunya doa yang makbul yang Allah beri, iaitu apa? Terima amalan tersebut, doa tersebut, dan doa tersebut boleh bila-bila masa saja akan turun kepada orang yang menzaliminya. Okey. Sebab itu dalam hadis yang lain diberitahu oleh Nabi kita Muhammad SAW mengikut riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sebut ittaqid da'watul mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya tidak ada hijab di antaranya dengan Allah Ta'ala itu sebarang dinding. Maknanya tidak ada hijab, tak ada dinding antara dengan Allah Ta'ala. Maka terus doa dia dulu, doa dia itu dipanjatkan kepada Allah SWT dan Allah akan terus kabulkan. Ini kita kena jaga. Sebab itu dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup kita yang Allah beri ini, janganlah sama sekali kita menzalimi orang lain. Contohnya mengambil hak orang lain, tidak memberi hak kepada orang lain dan sebagainya. Orang yang kita tak bagi hak tu, maka itu sebut orang yang orang yang kena zalim. Minta maaf. Batuklah pula, kan? Okey.
Baik. Okay. Pasal zalim ni terbatuk pula. Okey. Baik. Dan sebut dia itu apa? Jangan main tau. Dan satu lagi hal. Sebab tu para ulama kata, katakanlah orang yang dizalimi itu mendoakan kita, maka jaga baik-baik. Memang benda tu akan sampai kat kita. Jangan potong rezeki orang, jangan sekat rezeki orang, maka waktu itulah itu disebut sebagai zalim. Okey. Andainya katakanlah saya zalimi Anas, contoh saya beli Anas kan. Lepas tu Anas ni memang orang baik, dia memaafkan. Alah tak apa Ustaz Jazlan, tak apalah, saya maafkan je lah. Dia menzalimi kita, dia mungkin dia tak tahu. Ingat ni, kita gembira. Allah, kita zalimi Anas pun tak kisah, dia akan maafkan kita. Tapi pada masa sama, seorang yang dizalimi, orang yang dizalimi itu memaafkan kita, itu tanda bala dah dekat dengan kita. Allah. Jaga baik-baik. Jangan suka-suka tau. Alah, kita ngumpat je kau nanti lepas tu minta maaf lah, dia lupakan macam tu lupa je. Tapi jangan baik-baik, itu bala dah hampir dengan kita. Itu perkara yang pertama. Jangan kita buat zalim ke orang kerana bila-bila masa, bila mana dia angkat tangan, doa itu Allah kabulkan. Ingat ni, nasihatkan pada diri saya, ibu saya sama-sama kena jaga hak orang, jangan ambil perkara-perkara sekat rezeki orang dan sebagainya. Ini kena jaga, sebab kalau orang tu rasa terzalimi, dia dengan Allah Taala tu sangat hampir. Satu. Dan yang kedua, doa. Dan macam jadi tape pula berulang kan, dia baik pakai tape je. Betul tak? Pakai CD je, pakai iPad je kan. Okey, doa ni adalah permintaan. Doa ini adalah harapan. Doa ini adalah iaitu munajat. Kita kena tahu apa yang kita minta. Bukan kita baca doa, kita minta doa. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban. Bertahun-tahun Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, jauh daripada neraka. Lepas tu tikam ikut juga. Contoh. Maknanya saya nak sebut di sini, bukannya doa itu tidak makbul, tapi dia tidak minta kepada Allah Taala, dia hanya membaca doa. Doa tu dikirim 1400 tahun yang lalu sampai kat tangan kita sekarang ni. Takkanlah tak makbul. Kan? Takkan tak makbul. Kalau kita doa, insya-Allah Allah akan beri, tapi dengan syarat kita kena tahu apa yang kita minta. Harapan yang kita minta pada doa kita, minta supaya Allah kabulkan, supaya doa itu jadi baik kat kita. Baru dah betul. Jadi lepas ni berubahlah cara kita berdoa. Jangan baca doa, kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita minta doa dalam bahasa kita sendiri, itu yang terbaik. Sebab itu yang kita tahu. Kan hajat kita kan bahasa kita. Kan Okey, wallahu alam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Masya-Allah tabarakallah, bila mana kita berbicara tentang doa Ustaz. Betul. Memang kadang-kadang tu kita fikir kehendak kita tu lebih banyak sebenarnya daripada keperluan kita. Kalau fikir keperluan tu sebenarnya hakikat kehidupan kita sedikit sahaja. Cuma kehendak kita ni pelbagai, nafsu kita ni pelbagai, dan seandainya diberikan seluruh dunia mungkin tidak cukup untuk kita. Kalau sama. Allahu akbar. Diberikan satu gunung emas, saya dia akan nak yang lain dalam mafhum sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunung emas dapat, dia masih lagi mengharapkan ada lagi yang lain pula. Masya-Allah tabarakallah. Itulah sifat seorang manusia yang lemah macam kita ni Ustaz. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan kesilapan kita. Dan berikutnya Ustaz, kita nak raihkan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Anwar Hamzah. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, betul ke doa boleh mengubah qada dan qadar seseorang? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Anwar Hamzah dari Beserah, Kuantan, Pahang bertanya. Terkadang kita memang dah menyebutkan kita beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah boleh berubah? Terkadang kita minta suatu benda yang telah pun termaktub dalam buku kita, dalam ketentuan takdir kehidupan kita. Sedikit daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila pada bab sebab qada dan qadar ni kita kena tahu. Bab qada dan qadar itu ketentuan daripada Allah Taala. Sebab itu ada yang mubram, ada yang muallaq, ada yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Bab berkaitan dengan mati, itu pasti tak boleh berubah. Bab berkaitan dengan makan, tak boleh berubah. Tapi berapa banyak kita nak makan, tu boleh berubahlah. Bab berkaitan dengan mati, pasti mati. Tapi berapa tahun umur tu, bolehlah berubah. Maknanya itu ikut, iaitu perintah Allah atau ikut kehendak Allah Ta'ala. Cuma, satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad dan Al-Baihaqi. Nabi sebut dalam hadis ni, wala yuraddul qadri illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Maknanya Nabi ajar kita berdoa. Maknanya kalau kita tak tahu umur kita berapa lama, tapi doalah supaya Allah panjangkan umur kita dalam mentaati Allah dan dalam iaitu jadi hamba Allah yang soleh.
dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan sihat. Itu kita minta. Jangan minta doa panjang tapi menyusahkan orang lain. Apa maksud dia? Anak-anak ni boleh tak jaga kita? Kita tak tentu dia boleh sabar ke tak boleh sabar. Jadi maknanya boleh kita minta doa itu sebagai apa? Sebagai minta supaya Allah beri takdir yang baik. Bukan merubah. Kalau berkata berubah, aku nak macam ni lah. Kata 60 tahun, mintalah 360 tahun lah umur. Contoh. Tak. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, kita hanya minta, kita minta yang terbaik melalui doa kita untuk takdir yang baik. Itu kena faham tu. Kita kena faham. Bukan maknanya kita minta ni tak. Minta daripada sepinggan nasi jadi 3 pinggan nasi kan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Allah bagi, Allah boleh bagi. Tapi kita minta yang terbaik dalam doa kita dan dalam takdir kita. Kita ni lahir ada takdirnya. Sebab itu saya nak nasihatkan diri saya, ibu sekalian, jangan pening dengan hal dunia, sebab kita lahir kat dunia ni ada takdirnya. Anak kita lahir kat dunia tu ada takdirnya. Sebab itu jangan pening. Kita hanya menguruskan takdir ini, iaitu apa? Untuk jadikan ia salah satu rahmat daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah berdoa, bersungguh-sungguh, usaha dengan baik, bertawakal kepada Allah, kita akan dapat kesempurnaan dalam hidup insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Satu penjelasan yang cukup menarik. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Amin. Dan terakhir mungkin kita dapat raihkan lagi soalan yang berikutnya Ustaz daripada sahabat kita di Facebook. Zaleha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin insya-Allah. Soalannya, bercakap atau berkata-kata itu pun adakah dikira sebagai berdoa dan berdoa sambil berjalan? Boleh ke Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i, Kampung Setangi, Johor Bahru. Ini orang Setangi Johor bertanya dan mungkin juga soalan ini sebagai kesimpulan terakhir kerana masa amat mencemburui kita Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Zaliha, kita berdoa ni kat mana-mana kita boleh berdoa. Dalam apa juga hal keadaan kita boleh berdoa. Sama ada doa itu memang ada adabnya. Kena angkat tangan dan sebagainya. Kena menghadap kiblat. Kena ada wuduk. Duduk antara dua sujud. Lepas tu maknanya itu semua ada adab. Cuma doa tu atas kita di mana kita berada. Mungkin kita tengah berjalan. Allah Tuhan aku mudah-mudahan kau selamatkan aku. Tak ada masalah. Ya, aku tengah buat kereta, Allah terlupa pula baca doa safar, baca doa safar, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dah makan, terlupa makan, ada baca doa lupa makan, apa boleh? Boleh. Maknanya di mana-mana juga kita nak baca doa, boleh. Dan dalam apa juga keadaan kita nak baca doa, boleh tak? Boleh. Sebab doa adalah satu permintaan hamba terhadap Allah untuk meminta perkara-perkara yang baik. Sebab tu kadang-kadang, ya Allah, kita ni kan jalan, nampak polis, mudah selamat. Padahal tak ada apa pun. Nampak polis pun takut dia. Rupa tu tarik pinggang kereta, tak apa-apa. Tap. Allah. Cik, baru nak pakai terima kereta. Ya Allah, aku mudah-mudahan aku selamatkan dia. Dia suruh pakai je, selamat. Maknanya, di mana-mana juga kita berada, kita boleh berdoa. Tak kira apa juga keadaan kita. Mudah-mudahan yang penting, jangan tidak berdoa kepada Allah. Yang penting, jangan kita tinggalkan doa. Dan yang penting, jangan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tanda kehambaan kita, ta'abud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Kita dah pun berada di penghujung rancangan. Minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana wa kulla shay'in a'tatana. Allahumma inna nas'aluka min al-hamdi wal hazan wa na'udzubika min al-ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dani wa qahri rijal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bagi Ustaz Jazlan Abdullah atas kesudian bersama-sama kita berkongsi dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati dan terima kasih juga kepada para penonton atas tontonan anda. Dan esok jangan lupa untuk menonton Tanyalah Ustaz bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga panel yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan topik akhlak, idola dan teladan. Siapakah idola dan teladan kita? Sama-sama kita akan tonton dan saksikan pada esok hari. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang
yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.